Hari ini kita akan membuat amali sains tahun 6 dalam bidang pembelajaran Teknologi dan Kehidupan Lestari. Tajuk amalinya adalah mengeksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi kestabilan objek. Mari kita buat bersama-sama. Bagi eksperimen pertama, tujuannya adalah eksperimen pertama tentang faktor ketinggian. Jadi tujuannya adalah menyiasat faktor ketinggian yang mempengaruhi kestabilan objek. Penyataan masalahnya adalah bagaimanakah ketinggian mempengaruhi kestabilan objek. Kemahiran proses sains di sini adalah meramal. Kemahiran proses sains di sini ialah membuat hipotesis. Semakin bertambah ketinggian objek, semakin berkurang kestabilan objek. Pemboleh ubah. Pemboleh ubah dimanipulasikan ialah ketinggian objek, bergerak balas ialah kestabilan objek, dimalarkan ialah jenis objek. Alat dan bahan yang digunakan adalah gelung tisu, botol air dan sekeping karbon. Kemahiran manipulatif dalam amali ini ialah mengguna dan mengendalikan peralatan dan bahan yang betul. Kemahiran manipulatif kedua ialah menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat selepas digunakan. Langkah-langkah eksperimen. Yang pertama, letakkan gelung tisu di atas kabot. Kedua, condongkan kabot. Dan ketiga, perhatikan gelung tisu yang jatuh terlebih dahulu. Semasa membuat amali ini, perlu ada langkah berjaga-jaga dan teknik yang betul yang perlu kita buat, iaitu pastikan eksperimen di tempat yang tidak berangin. Yang kedua, berhati-hati semasa menggunakan alatan tajam seperti gunting atau pisau. Ini adalah amali yang pertama, iaitu menyiasat faktor ketinggian yang mempengaruhi kestabilan objek. Baik, penyataan masalahnya di sini ialah bagaimanakah ketinggian mempengaruhi kestabilan objek. Pemboleh ubah di sini, kalau kita tengok di sini, pemboleh ubah dimanipulasi ialah ketinggian objek. Ketinggian objeknya berbeza. Kemudian bergerak balasnya ialah kestabilan objek. Dimalarkan ialah jenis objek, iaitu menggunakan gelung tisu. Mari kita perhatikan. Apabila kabot itu dicondongkan, okey. Baik, kita akan dapati gelung tisu yang paling tinggi jatuh terlebih dahulu. Jadi hipotesisnya adalah semakin bertambah ketinggian objek, semakin berkurang kestabilan objek. Kita akan tengok amali yang kedua. Masih lagi faktor ketinggian. Okey, kita perhatikan sekali lagi. Yang tadi, ya, yang tinggi jatuh dahulu, diikuti yang kedua, yang rendah masih lagi stabil. Seterusnya, menggunakan dua botol air yang berbeza ketinggiannya. Mari kita tengok. Ya, sama juga seperti tadi. Okey, bertambah ketinggian objek, maka berkuranglah kestabilan objek tersebut. Kita akan menulis data. Di sini kemahiran proses sainsnya ialah mentafsir data. Jadi objek yang tinggi tidak stabil, objek yang rendah stabil. Kesimpulannya adalah
hipotesis diterima. Hipotesis awal tadi diterima, iaitu semakin bertambah ketinggian objek, semakin berkurang kestabilan objek. Sekarang kita akan beralih kepada eksperimen kedua. Eksperimen kedua ni ialah tentang faktor luas permukaan tapak. Jadi apakah tujuannya? Tujuannya adalah untuk menyiasat faktor luas permukaan tapak mempengaruhi kestabilan objek. Penyataan masalahnya adalah bagaimanakah luas permukaan tapak mempengaruhi kestabilan objek? Di sini kemahiran proses sainsnya adalah meramal. Hipotesis. Hipotesis adalah semakin bertambah luas tapak objek, semakin bertambah kestabilan objek. Pemboleh ubah dalam eksperimen kedua ini ialah dimanipulasikan keluasan tapak objek. Bergerak balas ialah kestabilan objek dan dimalahkan ialah jenis objek. Yang kelima, alat dan bahan yang digunakan adalah 2 sel kering berlainan saiz, satu bersaiz besar, satu lagi kecil. Kedua, kita guna gabus dan lidi dan sekeping cardboard. Langkah eksperimennya, okey, di sini langkahnya ialah pertama, letakkan sel kering di atas cardboard. Condongkan cardboard itu, perhatikan sel kering yang jatuh terlebih dahulu. Sekarang kita akan uji dan lihat bersama-sama amali yang kedua ini, iaitu faktor luas permukaan tapak. Okey, kalau kita tengok pemboleh ubah manipulasinya di sini ialah saiz luas tapak pada sel kering ini, satu besar, satu lagi kecil. Okey, apabila dicondongkan ke pinggang karbon, okey, didapati luas tapak yang kecil itu akan jatuh terlebih dahulu. Jadi hipotesisnya di sini apa? Iaitu semakin bertambah luas tapak objek, semakin bertambah kestabilan objek. Kita akan tengok amali yang kedua. Okey, amali yang kedua ni ialah meletakkan lidi pada gabus. Okey, satu luas tapaknya adalah besar, satu lagi kecil. Mari kita tengok. Okey, nampak stabil. Luas tapak yang besar walaupun dicondongkan agak tinggi tetap tidak jatuh. Okey, jadi di sini kita boleh nampak semakin bertambah luas tapak objek, semakin bertambah kestabilan objek tersebut. Baik, data yang kita akan tulis di sini ialah luas tapak besar ia stabil, manakala luas tapak kecil tidak stabil. Kesimpulannya di sini adalah hipotesis yang awal tadi yang kita buat diterima, iaitu semakin bertambah luas tapak objek, semakin bertambah kestabilan objek. Faktor-faktor kestabilan. Faktor kestabilan ada dua. Yang pertama ialah faktor ketinggian objek atau faktor ketinggian suatu binaan. Ketinggian suatu objek mempengaruhi kestabilan, iaitu ketinggian objek yang rendah menjadikan suatu binaan itu lebih stabil dan tidak mudah tumbang atau runtuh. Perhatikan kedua-dua objek yang dimasukkan ke dalam kotak. Apabila digoncang kotaknya, didapati objek yang mempunyai ketinggian yang lebih tinggi telah jatuh terlebih dahulu. Ini menunjukkan ketinggian suatu objek mempengaruhi kestabilan sesuatu objek tersebut. Faktor kestabilan yang kedua adalah
luas tapak objek. Luas tapak objek yang besar akan menjadikan suatu binaan itu lebih stabil dan tidak mudah tumbang atau runtuh. Video ini menunjukkan luas tapak objek yang kecil akan menyebabkan ia kurang stabil dan mudah tumbang. Kesimpulannya, secara keseluruhan daripada eksperimen 1 dan eksperimen kedua, baik, objek yang stabil mestilah rendah dan mempunyai luas tapak yang besar. Manakala objek yang tidak stabil, dia tinggi dan luas tapaknya kecil. Ini adalah laporan bertulis bagi amali yang telah kita buat. Baik, cara-cara menulisnya ialah ini untuk eksperimen pertama, faktor ketinggian objek. Pertama, perlu ada tujuan. Kedua, penyataan masalah. Ketiga, hipotesis. 4, pemboleh ubah. 5, alat dan bahan. Seterusnya, 6, langkah-langkah. 7, data yang kita bolehi. Dan 8, kesimpulan. Ini pula ialah laporan bertulis bagi eksperimen kedua, iaitu faktor luas permukaan tapak objek. Sama juga seperti tadi. Okey, semoga memberi manfaat kepada semua. Sekian, terima kasih.